Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Azim bin Hamizun. Saya mewakili kumpulan saya ingin menerangkan pasal tajuk yang saya pilih untuk subjek CTU 552 iaitu falsafah dan isu semasa. Tajuk yang kami pilih adalah pantang larang agama lain selain agama Islam. Saya memilih untuk membuat kajian tentang pantang larang di kalangan penganut agama Kristian. Okey. Di Malaysia, masyarakat yang beragama Kristian terdiri daripada kira-kira 11.2% penduduknya. Walaupun begitu, terdapat sikit populasi orang Kristian di semenanjung Malaysia dan majoriti bilangan ini adalah penduduk di Malaysia Timur, terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. Dan antara kaum-kaum yang terkenal di Malaysia yang hampir 20% hingga ke 40% penduduknya atau pengikutnya beragama Kristian adalah kaum Bajau, Kadazan, Iban dan Malanau. Okey. Senarai pantang larang agama Kristian yang saya dapat kaji ialah yang pertama, Hari Malam Penganut Agama Kristian. Baiklah, penganut agama Kristian ni terdapat hari-hari di mana mereka akan beribadah secara berkumpulan atau bersendirian. Tapi dalam kalangan hari itu terdapat satu hari di mana mereka tak akan cuba untuk buat apa-apa aktiviti ibadah kerana pada mereka hari itu adalah hari yang paling malang dan yang amat dikeji, iaitu pada hari 13 hari Jumaat 13 hari bulan atau dengan nama lain Friday the 13th. Okey, yang kedua, pantang larang pemakanan agama Kristian. Walaupun kita tahu kebanyakan penganut agama Kristian bebas makan apa saja, tak macam kita agama Islam, kita diharamkan makan daging khinzir, makan anjing, makan kucing, makan haiwan yang bertaring, makan makhluk dua alam. Semua itu kita diharamkan makan, melainkan kecuali keadaan darurat. Tapi kita tak tahu sebenarnya ada juga penganut agama Kristian yang percaya bahawa khinzir adalah haiwan yang diharamkan untuk mereka makan. Kerana pada mereka, haiwan seperti khinzir adalah haiwan yang tak bersih. Mereka tak bersih kerana khinzir hidup dalam persekitaran yang kotor dan tempat yang bernajis. Jadi pada mereka, setengah antara mereka percaya yang mereka tidak sepatutnya makan haiwan yang kotor. Jadi, itu adalah pantang larang pemakanan mereka. Yang ketiga, pantang larang ketika mengandung. Bagi ibu mengandung, terdapat beberapa pantang larang yang agak biasa kita dengar, walaupun dalam masyarakat Melayu ada juga beberapa pantang larang agama Kristian yang kita amalkan. Contohnya, ibu mengandung dilarang makan makanan laut seperti sotong. Mungkin itu kita nak elakkan alergi. Setengah ibu mengandung, tahap alergi diorang boleh jadi berada di tahap yang bahaya. Jadi makanan laut macam sotong tu mungkin bahaya pada mereka dan juga kandungan mereka. Yang kedua pula, ibu mengandung tidak boleh dimarahi kerana itu akan mengganggu emosi mereka. Dan emosi yang tak stabil boleh membahayakan kandungan mereka. Dan yang ketiga pula, bayi dalam kandungan tidak boleh dinamakan serta-merta. Bagi penganut agama Kristian, jika mereka menamakan bayi yang masih berada di dalam kandungan, contohnya jika mereka menamakan anak mereka yang belum lahir dengan nama orang yang sudah meninggal, seumpama mereka menghina atau seumpama mereka mahukan perkara malang yang terjadi pada nama pemilik yang sudah meninggal itu jadi pada anak mereka yang belum dikandungkan. Okey, yang ketiga, pantang larang selepas bersalin. Selepas bayi dilahirkan, beberapa pantang larang yang biasa kita dengar adalah ahli keluarga mereka dilarang untuk pergi bertani ataupun bercucuk tanam. Dan yang kedua, bayi yang baru dilahir
dilarang tidak boleh dibawa keluar daripada rumah selama seminggu. Dan yang ketiga pula, wanita ataupun ibu yang baru bersalin tidak dibenarkan keluar daripada rumah selama 44 hari. Yang kelima, pantang larang kematian penganut agama Kristian. Okey, pantang larang kematian ni ada banyak jenis, tapi saya pilih yang paling biasa kita dengar, yang paling biasa mereka amalkan. Yang pertama, pihak lelaki ketika berlaku kematian di dalam kalangan keluarga, pihak lelaki tidak dibenarkan untuk memotong kuku sepanjang tempoh berkabung. Yang kedua pula, mereka dilarang mencukur rambut, misai dan janggut semasa berkabung. Dan yang ketiga pula, mereka dilarang untuk menziarah kubur mendiang selama setahun. Melainkan dalam tempoh setahun itu, terdapat ahli keluarga mereka yang meninggal dunia juga. Jadi mereka dibenarkan melawat kubur arwah keluarga mereka yang meninggal dalam tempoh setahun itu. Dan yang keempat, dan yang terakhir sekali, larangan pengambilan alkohol. Walaupun agama Kristian adalah antara agama yang bebas dalam isu pengambilan alkohol, tetapi jika diikutkan Bible, setengah penganut agama Kristian percaya bahawa pengambilan alkohol atau mabuk itu sendiri adalah diharamkan. Kerana pada mereka, Jesus pernah berpesan, tubuh badan mereka hanyalah pinjaman semata-mata. Jadi sebelum mereka meninggal, seeloknya mereka jaga tubuh badan mereka dan elakkan tubuh badan mereka diisi dengan minuman-minuman ataupun makanan yang tidak elok yang mungkin akan merosakkan tubuh badan mereka. Okey, itu saja pembentangan daripada saya mengenai pantang larang agama selain daripada agama Islam. Sekian, terima kasih.